Bahkan hendaklah engkau fikirkan bahawa kematianmu itu sangat dekat sekali kepadamu, dan katakan di dalam hatimu. Panjang angan-angan, tulul amal, ini di antara satu sifat yang kalau kita bincangkan dalam penawar bagi hati oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di antara sifat-sifat yang mazmumah. Ingat terlampau banyak terhadap dunia, mengikuti dunia yang tidak berkesudahan, yang tidak ada penghujungnya, sehingga melupakan ataupun meringankan perkara dan juga urusan yang berkaitan dengan negeri abadi kita yang kita akan tinggal kekal selama-lamanya. Maka dia menjadi satu musibah kepada sang hamba tersebut, wal'iyadzubillah, sehingga engkau merasa malas untuk berbuat ibadah kerana terlalu memikirkan urusan duniawi yang sementara, yang tidak akan habis. Dunia apabila dikejar, dia semakin mengajak dan menarik individu tersebut, semakin seronok dan semakin laba dan semakin gopoh, bahkan tamak halaba. Sebab itulah dunia dikatakan dari perkataan ad-dana'ah, yang keji. Bahkan hendaklah engkau fikirkan bahawa kematianmu itu sangat dekat sekali kepadamu. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Suratun Nisa. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ainama takunu, di mana saja kamu berada, bukan hanya di rumah kediaman kamu, bukan hanya di pergunungan yang kita katakan tidak dapat dikesan oleh satelit. Osama bin Laden, ghafarallahu lahu, ya, kalau dikatakan kenyataan yang terakhir, ianya terbunuh di suatu tempat persembunyian pergunungan yang tidak ditinggal oleh manusia, yang tidak dapat dikesan oleh satelit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang dulu telah menyatakan, ainama takunu, di mana saja kamu berada wahai manusia, yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, kamu pasti akan dikejar oleh al-maut, kematian. Ayat akhir itu tuan-tuan, walau fi burujin musyayyadah, walaupun kamu berlindung di suatu tembok yang sangat kukuh, yang sangat tinggi, yang sangat kukuh, yang sangat jitu, dinding yang tinggi tuan-tuan, dinding yang tinggi, yang kita katakan umpama kubu, kubu pertahanan zaman Turki Osmaniyah di Istanbul, kubu pertahanan Panglima Islam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di Kahirah, tinggi. Rasa kerdil, kita takut kalau kita masuk ke dalam tersebut. Tapi nak ceritakan kuasa Allah Subhanahu wa taala apabila dia hantar, dia perintahkan Israel pada hari tertentu, pada sekian waktu tentu untuk ambil nyawa sang hamba ini, tidak dapat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak dapat diperlewatkan sedikit saat ataupun jam waktu sekalipun, dan tidak diperawalkan sedikit pun. Bersabarlah engkau hari ini, mungkin engkau akan mati pada malam nanti. Dan bersabarlah malam ini. Ini bukan hadis, ini seumpama dia bagi satu nukilan. Pengarang kita ini dia kata, katakan di dalam hatimu. Dalam bahasa sastra dia panggil epilog. Kalau orang baca buku novel sastra,
epilog. Guru bahasa Melayu dia tahulah, prolog, epilog, satu bingkisan hati, satu renungan hati. Kalau kamu nak tidur seolah-olah begitu, bukan terus pejam, tapi terdetikkan di hati kamu itu ialah bersabarlah engkau hari ini, mungkin engkau akan mati pada malam nanti. Bersama dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun salat 5 waktu, bersama menunaikan kefarduan kewajipan puasa di bulan Ramadan walaupun letih, walaupun sakit tersebut di antara keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Kena tengok bagaimana tahap sakit tersebut. Bulan tidak puasanya bagus sahaja, tidak gastrik. Masuk saja bulan puasa, gastrik ustaz, tak boleh puasa. Jadi kita bersusah payah, berpenat-penatan semasa hidup di dunia, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang fardu, kita sembahyang sunat, kita belajar Quran, kita baca Quran sedikit-sedikit. Kalau bulan tidak puasanya, bacanya barangkali sehari itu 10 ayat. Masuknya bulan Ramadan tersebut, kita gandakan sedikit. Kerana restoran, kerana kedainya tutup dan sebagainya, tidak lagi disibukkan dengan makan dan minum. Jadi itulah di antara yang kita katakan termasuk dalam bersabar engkau hari ini, mungkin engkau akan mati pada malam nanti. Kita merasakan hayat kita akan berakhir, dan bersabarlah malam ini, mungkin engkau akan mati pada besok pagi. Kerana mati tidak datang pada masa yang tertentu dan dalam keadaan yang tertentu. Dalam keadaan wabak, hanya khusus sahaja. Tetapi nak ceritakan bahawa kematian, akhir had ajal sang hamba tersebut tidak ditentukan dengan sesuatu sebab. Tidak kira tuanya, mudanya, miskinnya, kayanya, belianya, remajanya. Apatah lagi kita berada di musim wabak seumpama ini. Maka seringkali kita melihat, bukan seringkali, bahkan setiap hari kita mendengar laporan di sana sini. Kita mendengar laporan di media sosial, statistik, kematian dan sebagainya. Dalam keadaan yang tertentu ataupun pada umur-umur yang tertentu, kematian pasti akan datang. Kegembiraan kehidupan di dunia tidak akan selama-lamanya. Gurau senda tawa hilai seorang manusia itu, tempikan sorokannya tidak akan selama-lamanya. Pasti pada suatu masa, suatu hari yang tidak ditentukan, Allah Subhanahu wa taala mengantar malaikat Israel untuk mengambil umurnya. Oleh itu, bersiap-siap untuk menghadapinya adalah satu kepastian pula. Sebab itulah kata Sayyidina Ali dalam makna tafsiran at-taqwa. Apakah itu takwa? Yang paling mudah, dalam bahasa yang mudah, ialah membuat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tafsiran yang diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di antaranya ialah al-amalu bit tanzil, beramal dengan tanzil, yakni Quranul Karim. Dan di akhirnya kata Sayyidina Ali, wa al-isti'dadu liyaumir rahili. Kamu isti'dad, dalam bahasa yang kita sebutkan tadi, isti'dad, kamu bersedia, kamu sentiasa bersiap siaga, liyaumir rahil, untuk suatu hari keberangkatan,
hari keberangkatan kita dari min alamid dunya ila alamil barzakh, daripada alam dunia ke alam barzakh, alam yang sempit. Min darid dunya ila daril qara wal fana, daripada dar ad-dunya, kenikmatan kehidupan di dunia, kepada daril fana, suatu negeri yang binasa, dan juga al-qarar, kekal abadi, yang kita semua akan tuju, tidak kira tua, muda, miskin, kaya, remaja, belia dan sebagainya. Oleh itu bersiap-siap untuk menghadapinya satu kepastian, dan bersiap-siap untuk menghadapinya adalah lebih utama daripada bersiap-siap untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Bukankah engkau memang sudah mengetahui bahawa engkau tidak akan lama hidup di dunia ini? Barangkali umurmu hanya tinggal 1 hari atau hanya sekali bernafas sahaja. Dan mesti kita doa, tuan-tuan, kerana walaupun dalam akidah, tuan-tuan, qada qadar, rukun iman kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang kita bincang dalam ilmu akidah. Muallim Amir barangkali akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada malam kita bincang satu persatu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pula kepercayaan kepada qada, ketentuan baik dan buruk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ulama mengatakan qada ada 2 bahagian dalam ilmu akidah. Yang pertama, qada mubram, ketentuan azali dari Allah Subhanahu wa taala. Qada mubram, mim ba ra mim, mubram, yang tidak boleh ditangkis, yang tidak boleh ditepis. Kerananya dalam ilmu pengetahuan kehendak, kudrat, iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, apa dia? Ajal dan maut. Tetapi yang kedua, qada mu'allaq, ketentuan mu'allaq. Kalau kita nak terjemahkan, mim ain lam qaf, yang tergantung, yang hanya boleh ditakis, boleh dipohon, dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan hasil usaha, antaranya dengan doa. Dengan doa. La yaruddul qada illa bid-du'a, tidak boleh ditolak qada dengan maksud qada mu'allaq, melainkan dengan doa sang hamba tersebut. Meskipun parang yang tumpul, yang kalau diasah selalu lagikan tajam. Perumpamaan orang Melayu bagi kita katakan orang yang susah nak menerima pelajaran, tapi dengan hasil usaha dia, dengan asbab dia bertawakal, dia berusaha bersungguh-sungguh, dia mentelaah dan dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali pelajar yang tercorot ini barangkali boleh menjadi pelajar yang cemerlang hasil daripada doa, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasibnya yang susah, ditakdirkan hidupnya begitu, tapi dengan ketekunan mencari rezeki yang halal. Di samping dia berdoa dan patuh kepada perintah dan meninggalkan larangan Allah, barangkali Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjatnya sedikit, memberi keluasan kenikmatan rezeki kepadanya. Kehidupan yang Allah bagi kepadanya meskipun tidak seumpama orang lain, tapi Allah bagi, kita katakan, kesentosaan hati. Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari sebarang penyakit, balak, bencana dan sebagainya.
Sebab itulah dalam kehidupan kita mesti kita sentiasa berdoa, tuan-tuan, doa yang mudah, agar kita selamat dan juga dipermudahkan di amban sakaratul maut. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar ialah Allahumma a'inni ala sakaratil maut, ataupun ala sakarat. Ya Allah, ya Tuhan kami, a'inni, alif ain nun ya. Ya Allah, a'inni, tolonglah daku, ala sakaratil maut, ke atas sakaratil maut. Ketika kita amban sakaratul maut, minta dengan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa, dengan ruh yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita baca talqin saat jenazah dikebumikan, wahai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, minta ruh, jiwa yang tenang, kembalilah engkau kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan redha dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa mesti antaranya yang mudah sahaja, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan saat Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hendaknya engkau menasihati dirimu setiap hari. Kerana jikalau engkau tidak mengandaikan mati itu dekat kepadamu, bahkan engkau mentakdirkan bahawa mungkin engkau akan hidup 50 tahun lagi, lalu engkau mahu menyuruh dirimu berbuat taat, sudah pasti dirimu tidak akan patuh kepadamu, dan pasti ia akan menolak nasihatmu dan merasa berat untuk mengerjakan ketaatan. Kita tengok dalam Quran banyak sungguh ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana penghuni dunia, manusia yang asalnya diberi kemuliaan, kenikmatan kehidupan di dunia, lalu lalai daripada tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mematikan mereka. Akhir-akhir ayat surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah Ta'ala perintahkan satu, anfiqu mimma razaqnakum, infaklah harta yang kami rezekikan, kami beri kepada kamu, kami anugerahkan kepada kamu, hatta sehingga datang ajal kepada kamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang daripada kamu ialah al-maut, menjemput. Sihat tubuh badan, ada rezeki sedikit sebanyak, kongsikan rezeki tersebut. Apatah lagi bulan Ramadan al-Mubarak, sedekah subuhnya, Masya Allah, walaupun dengan tidak seberapa, yang bukan hanya wang ringgit, bahkan di dalam bulan puasa ini it'amut ta'am, memberi makan. Dalam tafsiran pada hari ini, memberi makan ataupun infakkan untuk juadah berbuka puasa, memberi makanan itu sendiri, walaupun kurma kepada orang yang berbuka puasa tersebut, Masya Allah, ada pahala mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ini, perintah Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak engkau ya Allah lewatkan sedikit ajalku? Minta, dah mati dah, seolah-olah dia minta semula dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dihidupkan kali kedua, nak hidup kali kedua di dunia,
laula akhartani ila ajalin qarib. Dia nak buat apa? Nak hidup kali kedua. Fa asaddaqu wa akum minas salihin. Aku nak sedekah. Kerana di dunia dulu aku hidup, aku lalai kepadamu. Harta aku banyak, tapi aku tak keluar zakat. Aku lalai, bahkan sentiasa berlumba-lumba mengumpul harta, membina gedung, kekayaan dan sebagainya. Aku lupa untuk berzakat. Kalau aku ini ada zakat perniagaan, aku jadi sayang kepada harta, terlalu sayang, cinta kepada harta. Aku mengabaikan perintahmu. Aku tidak berusaha untuk menjadi hamba yang saleh dan sebagainya, sehingga harta aku membelit kehidupanku di alam barzah, menjadi fitnah kepada aku. Ya Allah, fa asaddaqakum minas salihin. Aku nak bersedekah, tak nak buat yang lain. Aku nak bersedekah, wa akum minas salihin, supaya aku ni ya Allah jadi di kalangan hamba-hamba-Mu, orang-orang yang saleh. Allah jawab lagi, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Tidak sesekali Allah subhanahu wa ta'ala yu'akhirallahu nafsan, mentakhirkan, melewatkan seorang jiwa itu akan ajalnya. Wallahu khabirun ta'malun. Allah khabir, ya, dengan apa yang mereka ketahui. Saatnya apabila nak gambarkan kisah ataupun dialog Allah Subhanahu wa taala dalam akhir-akhir surah Al-Munafiqun itu, tuan-tuan, Al-Munafiqun, surah selepas salat, surah selepas suratul Jumu'ah, surah Al-Munafiqun, yang baik untuk kita tadabbur. Ayat akhir itu, tuan-tuan, nak gambarkan bahawa Allah nak beri peringatan kepada kita. Maknanya ada, kalau tidak Quran itu relevan sepanjang zaman, setiap saat, yang jadi mukjizat khalidah yang agung. Inilah kisah-kisah Al-Quran. Kalau kita tadabburnya, nak ceritakan apa yang Allah simbolik. Dialog itu ada dalam surah Al-Munafiqun, nak menggambarkan ada golongan manusia seumpama itu yang hidupnya, yang bukan hanya lalai dengan perintahnya, Masya Allah, tapi nak ceritakan dalam bab harta ni ada segolongan manusia wal'ayadzubillah yang kagum dan juga berlumba-lumba mengumpul harta kekayaan, sehingga melanggar batasan-batasan, halalnya, haramnya, ribanya, halalnya, tidak ribalnya dan sebagainya, syariat compliance-nya, konvensionalnya, insuralnya, tidak insuralnya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah kita dalam urusan kewangan, dalam urusan harta orang Islam pada hari ini, dekad milenium ini, alhamdulillah, nak beli rumah, nak beli kereta, nak beli hartanah, sudah banyak ada penasihat-penasihat syariah yang menawarkan produk-produk, agreement, kontrak yang kita nak sign tersebut, syariah compliant, berteraskan, bertepatan dengan prinsip syariah. Hatta nak buka akaun bank, dia tengok kita pakai songkok. Tak ada dia tengok kita pakai songkok dia. Banker itu, teller itu, kita masuk bank, tuan, puan, saya nak buka akaun bank. Kita tak pandai pun nak sebut mudarabah, murabahah. Dah, hantam saja. Dah, borang pun nampak tidak nampak. Dia punya kolom petak. Tapi dia tengok kita ni orang Melayu Islam, dia raih sendiri, tik sendiri, murabahah, apa ni, mudarabah, wadi'ah, saving. Itu baru bab yang paling kecil, account bank. Apatah lagi nak perkara yang besar. Bukan hanya nak beli rumah, nak beli gedung barangkali, nak beli hotel barangkali. Ya, musim PKP ramai, banyak hotel yang tu. Orang ada duit boleh beli hotel.
Lalu engkau menyuruh dirimu berbuat taat, sudah pasti dirimu tidak akan patuh kepadamu, pasti ia akan menolak nasihatmu dan merasa berat untuk mengerjakan ketaatan, maka paksakanlah dirimu untuk mengerjakan ketaatan. Masya Allah. Ya, bulan puasa tuan-tuan, ya, sama-sama kita, saya menasihati diri saya dan diri tuan juga, sama-sama kita astabiqul khairat. Ya, jangan kita berbalah, bengik perkara-perkara khilafiyah. Pasti orang yang mampu buat lebih kira Ramadannya, bukan hanya 8 bahkan 20 dan sebagainya. Bangkit awal, tidur awal, qiyam lagi di malam harinya, berdoa, salat sebelum sahur, itu waktu sahur malaikat turun mendoakan orang yang berpuasa, orang yang mukmin yang sujud rukuk kepada Allah, ambil sahur, menjaga adab-adab puasanya. Masya Allah. Itulah yang kita mahukan. Maka paksakanlah dirimu untuk mengerjakan ketaatan, nescaya engkau akan bergembira ketika engkau mati nanti dengan kegembiraan yang tidak ada kesudahannya. Walaupun pahit tuan-tuan, walaupun berat kita nak bangun, nak lawan mujahadatun nafs, nak lawan nafsu tidur kita, nak bangkit sahur dan sebagainya. Tapi kenikmatan yang besar yang akan dirasai oleh orang-orang yang sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada manisnya, dengan reward, dengan ganjaran Allah Subhanahu wa taala apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika engkau suka menangguhkan ketaatan dan tidak mengambil peduli dalam masalah ini, baik itu salafus salih ridwanullahi alaihim, nak tiba bulan puasa mereka bergembira, sangat bergembira, kerana pasti tahu betapa besarnya fadilat, keberkatan, abwabul khair war rahmah, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu pengampunan, pintu-pintu ketaatan yang Allah berikan kepada hamba ini. Berlalunya bulan Ramadan, mereka menangis kerana Ramadan akan meninggalkan mereka. Kita 10 hari yang terakhir nak habis puasa itu, masjid mula kekurangan ahlinya kerana sibuk menggantung lansirnya, tirainya yang baru dan sebagainya. As-salafus salih ridwanullahi alaihim, mereka menangis kerana Ramadan akan berlalu pergi. Sebab itulah kata syair yang sering kita dengar ialah Ramadan tajalla wabtasama fatuba lil abdi wagtanama. Ramadan akan tajalla wabtasama. Tajalla muncul, wabtasama senyum. Syair Arab, bukan hadis, bukan ayat Al-Quran. Fatuba lil abdi waqtanama, maka beruntunglah bagi sang hamba tersebut, waqtanama, dan yang orang yang boleh mengambil untung, mengambil kesempatan dengan kehadiran bulan Ramadan ini. Tetapi jika engkau suka menangguhkan ketaatan, tidak mengambil peduli dalam masalah ini, pasti engkau akan menyesal kerana kematian akan datang menimaimu tidak disangka-sangka. Kita tak tahu, ya, ada orang tak kata siapa-siapa, esok nak puasa, malam ini tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Ataupun kita semua insya-Allah bertemu dengan bulan Ramadan, manakan tahu ini merupakan bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita mesti memikirkan perkara-perkara, bukan hanya untuk sesuap nasi, bukan hanya memikirkan untuk juadah berbuka puasa, bahkan memikirkan lebih daripada itu. Kerana berpuasa itu, malang sekali mereka yang berpuasa kerana semata-mata kedai restorannya tutup, lalu turut sama berpuasa kerana puasanya hanya fizikal, tidak makan, tidak minum kerana malu. Yang hanya puasa dari sudut fizikal, tetapi pengisian rohaniahnya tidak ada.
Ketika itu pasti engkau akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada kesudahannya. Yang kita sebutkan dialog Allah Subhanahu wa taala tadi dalam bab sedekah, bab infak harta. Adalah engkau selalu mengingati satu pepatah Arab, wa indas sabahi yuhmadul qaumus sura, dan di waktu pagi akan dipuji kumpulan yang telah berjaya berjalan pada malamnya. Dan apabila engkau sudah mati, barulah segala apa yang aku sebutkan ini menjadi kebenaran, seperti firman Allah Ta'ala, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hinin, dan selagi akan kamu ketahui kebenaran apa yang telah dikhabarkan kepadamu pada masa waktu kelak. Akhir sekali, setelah kami selesai menyebutkan susunan wirid ini, maka akan kami sebutkan pula kaifiat untuk engkau sembahyang puasa dan adab-adab keduanya, dan ada adab sembahyang berjamaah serta ada adab sembahyang jamaah. Lepas ni ada adab sembahyang, tapi lepas adab sembahyang ini ada adab berpuasa. Itu sebenarnya kita baca sebab kita puasa, tapi saya fikir tak sempat. Pada minggu hadapan Isnin 23, 22 hari bulan Isnin 23 sekali lagi. 23 minggu depan kita akan adab-adab mengerjakan sembahyang. Sepatutnya kalau minggu depan itu kita dapat baca adab-adab berpuasa itu lebih elok, lebih cukup, lebih munasabah. Alim ulama dahulu kala 80-an nak masuk bulan Ramadan, mereka mengadakan daurah, mereka ulang kaji balik meskipun ada adab puasa. Ceritakan kepada meskipun kita tahu, tapi nak mengingatkan kembali hati manusia ini sentiasa lalai alpa. Maka dengan kita mendengar nasihat, teguran dan sebagainya, walaupun kita tahu ia menjadi semakin lekat di hati jiwa kita, hati kita yang keras akan menjadi lembut. Hati kita ada titik hitam akan dibersihkan dengan nur cahaya ilmu. Meskipun kita tengok yang berkaitan dengan adab-adab puasa sahaja, insya-Allah lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.